kalau keputusannya perlu begini untuk parti, kita telan. Dan yang itu saya ingat yang sangat merapatkan antara saya dengan Kak Oji daripada 2014 sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang perbezaan pandangan dan gini, I think we trust her and she trust us because kita dah go through banyak proses yang paling traumatik tu kan. Proses tu sangat traumatik masa itu payah kan. masa tu. Payah masa tu kan. Jadi sebab itu saya ingat kita kalau kita nak bersedia untuk pilihan raya depan dan akan datang kan, kita perlu menampilkan seorang tokoh wanita yang bukan sahaja boleh dikenali dalam parti, tapi rekod pentadbiran itu mestilah sangat-sangat baik. Sebab kita kena ingat tau, dalam tempoh 3-4 tahun lepas ni, yang orang ingat tentang rekod pentadbiran wanita ni Rina Harun. Jadi kontras dalam kepala rakyat ialah kita ada seorang menteri yang memang agak kurang kesan lah. Jadi sebab itu saya ingat kalau dibandingkan dari segi pengalaman Kak Oji, kebolehan Kak Oji dan kecekapan pentadbiran, Kak Oji adalah seorang wanita profesional, jurutera yang ada juga dalam bidang-bidang yang lain. Dia akan memberi nilai tambah yang cukup besar kepada parti, kepada pengundi di luar kan. Maknanya kalau ikut sikap Kak Oji ni memang tak terfikirlah akan jadi exco satu hari. Oh, itu ada cerita di sebenarnya. Sebenarnya betul Kak Oji, sebenarnya kalau boleh saya selalu bersikap untuk satu, kita mengharmonikan. Lepas tu sebenarnya bukan senang nak jadi kita kalau telah menjawab jawatan tu, kita akan tahu susahnya amanah yang kita nak pegang tu. Jadi kalau ada orang yang rasa dia lebih hebat, dia nak, kita bagi masa tu. Tetapi akhirnya saya nak sebut apa yang kita nak sebut, nak cakap, yang nak buat adalah sebenarnya kita nak bagi itu sebenarnya pun sekarang saya rasa dah sampai masa lah, banyak kali dah bagi peluang tapi benda tu tak berlaku kan. Saya ni kalau dulu-dulu masa kecil-kecil saya suka, I am a very introvert punya person. Tak suka jadi pengawas kan, suka jadi librarian Kak kan. Oji introvert, aku memang kaki langgar daripada dulu. Tak suka jadi pengawas sebab aku yang selalu kena. So itu satu sikap Kak Oji daripada dulu kan. Tak suka bergaduh kan, sebab itu family yang bring up Kak Oji macam tu kan. Tapi dalam masa yang sama, sikap Kak Oji tadi, saya suka lebih belajar dan kita tahulah boleh mengukur badan sendiri kan. Jadi masa 2008 tu tak terfikir pun. Sebenarnya saya petik pada 2007 ceritanya, masa hijau punya election tu. Masa tu saya pengarah pilihan raya wanita. Jadi saya bertugas di hijau. Saya ingat lagi Sempang 3 ya. Lepas tu masa Tan Sri Khalid datang last round masa pilihan raya tu, saya cakap Tan Sri minta maaf Tan Sri kalah kat sini. Saya sebut spesifik 400 lebih lah, ada 424 ke macam tu. So dia pandang je saya, dia pun jalan. Lepas tu saya dapati dia tanya dengan Kak Fauzia, siapa Dek Lady So bila berani-berani dia kalah kan. Dan saya ingat masa raya haji pada tahun tu, dia datang rumah saya. Tan Sri Khalid datang, dia kata ada satu benda saya nak belajar, macam mana you get the result. Dia punya tu dalam 4 angka je lah yang berbeza. 424, dia punya rasminya 428 macam tu lah. So saya kata saya belajar pilihan raya ni, dia bukan satu benda yang biasa, kena pergi belajar. Dan saya belajar banyak ke luar negara, beberapa teknik negara-negara besar yang maju kan, berdepan dengan pilihan raya kan. So tak terlintas langsung nak masuk pilihan raya sebab suka bekerja. Jadi tapi saya dipanggil oleh Datuk Seri Anwar lah. Masa tu saya juga adalah ketua bahagian Temeluk. Banyak di jawatan Dah bukan syuk. Masa tu orang tak nak. 3-4 kita kena pegang. So saya ni menantu orang Temeluk. Saya rasa tolonglah Temeluk sikit kan. Semua kita kena buat. So dan yang Datuk Seri sebut, baliklah apa duduk kat Pahang tu. Dia kata Selangor ataupun Perak mungkin menang. Saya kata saya tak nak lah. Saya kata saya tak perlulah. Saya ingat susah sikit dah Datuk Seri. Tapi bila dia convince, dia kata kena juga kan. So saya fikir ya jugalah. Saya pun bertanding dan saya memilih untuk Shah Alam, masa 3 Shah Alam lah. Dan masa tu pilih bertanding untuk mungkin kalah. Okeylah, kita bertanding aja kan. Tapi saya cakap dengan diri saya, mungkin ni masanya selalu suruh orang je masuk medan, kita sendiri tak masuk medan kan. So high time
Dan lepas tu tak sangka menang dan terus dibagi exco. Ingat masa mula menang exco, saya pergi menghadap pejabat tanah, belajar setiap hari apa tu kanun tanah dan sebagainya. Sebab itulah kerja besar exco ni. Tanah. Kanun tanah, pergi menghadap ni pengarah galian ni, tanah dan galian kan. Dan yang satu, tak ada siapa bimbing kita. Mentadbir Selangor tanpa bimbingan. Waktu tu first time kan kita pegang Selangor? Pertama kali. Dan kita berdepan dengan negeri yang sentiasa menjadi limelight kan dan sebagainya. Tapi kita juga kita perlu deliver. Orang nak tengok apa kita buat. Masa tu Kak Haji Exco wanita dan kebajikan dan sains teknologi inovasi. Masa tu pertama kali kita buat wifi percuma. Dan connectivity, kita dah cerita pasal fiber to home tu masa zaman tu lagi kan, 2008. Itulah sejarahnya. Memang tak ada cita-cita. Tapi ada satu perangai lah. Bila dah diberi tanggungjawab, saya akan buat yang sebaik mungkin. I will take up, insyaAllah. Maknanya yang tonton live nanti boleh rewind balik, boleh cek satu-satu tu jawatan yang benar. Daripada pengurusi tetap, SU semua kan. Maknanya pengalamannya cukup ya Kak Haji. InsyaAllah. Untuk Kak Haji berasa ya sekarang masanya untuk pikul ketua wanita. Betul. Baik Kak Haji, saya ada soalan tentang exco ni, tapi saya nak pergi soalan tentang wanita dulu. Tentang wanita keadilan sekarang mencecah berapa, 400,000 ya hampir. Bagaimana Kak Haji melihat kondisi wanita keadilan sekarang? Maksudnya dari segi kuantiti ke, dari segi kualiti ke, bagaimana Kak Haji melihat? Yalah, kalau kita kata sekarang tak susah untuk orang melibatkan diri dalam wanita keadilan, mungkin tarikannya kepada parti itu itself, gagasan yang dibawa, tetapi kualiti tu memang saya nampak agak kurang. Especially kualiti kepimpinan. Kualiti kepimpinan itu saya rasa perlu dicongkel. Bukan saya kata tak ada. Mungkin ramai dalam 400 tu ada, tetapi usaha untuk mencongkel tu kena ada satu usaha yang lebih teratur. Mencongkel pertama, lepas tu memimpin mereka untuk faham tentang berada dalam organisasi politik ini berbeza dengan organisasi lain. Dia ada political savvy-nya, ada tumpuan utama. Dia tidak boleh jadi sampingan. Menjadi ahli sebagai kepada organisasi politik ini, dia perlu sesuatu kualiti yang berbeza. Lagi-lagi kita bila masuk politik, kita drive, kita yang memandu. Bukan saja dalam politik kita sendiri di dalam parti, tetapi memandu politik di luar sana. So pastinya banyak perkara yang perlu kita buat. Jadi bagaimana kita nak wanita yang 400,000 tu, kita nak pastikan mencongkil bakat-bakat kepimpinan, lepas tu melatih mereka itu. Yang itu sedikit saya tengok ada jurang yang kita tidak tackle sebaik mungkin. Kebajikan pun mencabar juga. Kebajikan lagi lah kan. Kalau kita cakap nak wanita tu ke depan, pastinya banyak benda lah. Orang perempuan ni dia lain masalah dia kan. Masalah dia lain. Mungkin dia perlu sistem sokongan yang sedikit berbeza kan. Kalau kita nak pastikan dia boleh pergi jauh. Lepas tu saya rasa ramai lagi wanita kat luar tu macam Kak Haji awal-awal dululah. Lebih suka korang lah, aku kemudian lah kan. Jadi kita nak meletakkan mereka yang ambil challenge itu dan letak ke depan. Itu satu benda yang saya rasa perlu dibuat dari sudut kualiti. Oleh itu kena ada capacity building, pembinaan capacity kepada kelompok-kelompok wanita yang berbeza ini. Tapi akhirnya matlamatnya untuk kita tidak lepas kepada melahirkan pemimpin yang boleh merancang, mengurus dan mentadbir. Kadang nak mengurus tu satu hal juga tu, 400,000 kalau kita fikir, bagaimana kita nak uruskan? Apakah mekanisme yang kita nak gunakan di setiap lapisan tu kan, sampai kita mengangkat umbi dan komunikasinya yang baik, dan akhirnya apa pun yang kita rancang di peringkat national level tu dapat diterjemahkan di peringkat bawah. Jadi pelaksanaan juga satu benda yang kadang-kadang kita gagal untuk melaksanakan. Apa yang contoh yang paling besar 30% itu kan, kata dasar 30% yang kita perjuangkan saya rasa hampir 15-16 tahun dalam wanita keadilan, kita nampak dia agak lambat, belum terjemah dengan sebaik mungkin. Hatta di negeri-negeri yang kita menang, selain daripada Selangor, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Pulau Pinang, yang saya nampak gagasan untuk ke arah 30% itu tidak berjaya.
Dan ada satu lagi, Syukri, bukan saja kita bercakap tentang parti kita bercakap tentang parti kawan kita. Yang perlu kita seiringkan supaya memudahkan bila kita berdepan dengan rakyat di luar sana lah. Cakap kena bikin lah orang kata kan. Itu cabaran. Itu pandangan saya lah. Baik, berkait juga dengan Kak Uji punya jawapan pasal wanita ni. Macam mana ya? Pertama 30% tu bakal timbalan presiden. Bagaimana Saudara Rafizi melihat keadilan ni mengangkat ni potensi-potensi wanita ni? Sebab orang kata dalam calon naik presiden pun tak ramai wanita. So, apa masalahnya? Dan bagaimana kita perlu melihat ke depan? Sebelum saya kupas mengenai keadilan kan, saya ingat kita semua kena menerima bahawa kalau negara atau masyarakat tidak boleh mencungkil dan memaksimalkan potensi yang ada dengan wanita, kita bodoh. Memang kita cari masalah itu kan. Jadi dia bukan soal gender. Kadang-kadang orang cerita pasal pemberdayaan wanita dan sebagainya, dia seolah-olah ini cerita feminis lawan tak feminis. Dia tidak. Ini sebenarnya kalau sahabat-sahabat yang kenal saya ni yang saya nampak ekonomi je. Sebab bagi saya tanggungjawab utama pimpinan masyarakat ialah memastikan keadaan hidup yang baik untuk orang yang dijaga. Kerana sebab hidup dia baik, dia dapat pendidikan yang lebih baik, dia boleh beribadah dengan lebih baik. Kalau dia lapar, macam mana dia nak buat semua tu kan? Jadi memang kalau seseorang mengambil jalan politik, tanggungjawab kita yang paling utama sebenarnya ekonomi. Jadi sebab tu saya selalunya nampak daripada perspektif itu kan. Jadi kalau dari perspektif ekonomi, tidak memandang berat tentang potensi wanita, itu satu kesilapan besar dalam mana-mana masyarakat kan. Jadi kalau itulah tujuan kita, maksudnya kita nak mengupayakan wanita kita supaya mereka boleh ada kedudukan dan sumbangan ekonomi yang setara dengan pendidikan mereka. Sebab wanita lagi cerdik sekarang. Mereka kena terima kan. Jadi yang keluar universiti yang banyak ramai wanita. Jadi tapi ini timbul soal orang kata ketidakserataan, gaji tak serata, tanggungjawab tak serata. Jadi bila orang yang lebih berpendidikan, ada potensi lebih baik, yang lebih rajin, tapi tidak diberikan tempat hanya kerana dia wanita mungkin. Jadi kita tidak dapat nilai yang maksimum daripada dia kepada masyarakat kan. Kalau masyarakat dan pimpinan politik yang lelaki ni faham bahawa soal kuota dan pemberdayaan wanita itu mesti datang daripada perspektif itu. Jadi dia tidak timbul sangat soal kenapa wanita ni pandai tercabar kan. Saya for example I run my company kan. Kita nak dapatkan the best input and output. Kalau orang yang paling banyak boleh menyumbang ialah wanita, I have no problem with that kan. Sebab yang penting productivity dia itu sama, dia wanita ke apa kan. Cuma dalam keadaan sekarang, terutamanya dalam politik ke dalam pentadbiran, yang mana memang kita ada legacy itu, kita ada ketidakserataan itu. Lelaki mungkin rasa tercabar ataupun dia rasa ramai sangatlah perempuan ni kan. Memang macam tu lelaki kan. Dia rasa rimas sebab dia tak biasa. Sebab itu saya sebenarnya menyokong kuota 30% sebenarnya. Cuma yang saya selalu berhati-hati juga, kerana soal kuota ni kadang-kadang kalau tidak diuruskan dengan baik atau tidak disediakan pelapisnya itu dengan baik, dia mewujudkan apa yang kita panggil entitlement, menjadi hak. Kita tahu contohnya dalam soal ekonomi kan, macam mana kalau dasar yang melebihkan sesuatu kumpulan sehingga menghakis kumpulan lain, dia akan menyebabkan kumpulan itu malas kan. Dia tak payah buat apa pun dia akan dapat. Dia dapat. Jadi dari segi perspektif kuota 30% wanita tu, saya memang menyokong penuh. Cuma kita kena pastikan bahawa kita kena cungkil dan sediakan dan latih. Sebab there's a very fine line, Kak Oji, between pimpinan wanita yang bekerja keras untuk memikul tanggungjawab yang ada dengan akan ada juga yang opportunist kata saya nak kuota saya. Jadi so long kita imbangi yang itu, dan dia masalah kuota 30% wanita ni dia sama juga dengan masalah ekonomi yang kita hadapi. Selalunya dia disalahgunakan dan pelaksanaan itu tidak baik kan. Jadi sebab itu dalam macam soal wanita kan,
Saya tengok dan perhati contohnya Kak Oji ada disiplin yang sama macam ialah perangai saya juga sebab kita orang profesional, we are teknokrat. Teknokrat ni cerewet. soal latihan, soal kualiti ni cerewet. Terus kita dilatih supaya cerewet kan. Sebab itu saya dengan Kak Oji contohnya ada keserasian dari situ. Betul, kalau saya yakin kalau Kak Oji memimpin wanita akan ada program dan juga tumpuan untuk memastikan sementara kita memberi lebih banyak ruang untuk mengisi. Sebab kalau kita tak bagi ruang dia, if you don't create a demand, there wouldn't be a supply. Kita kena create the demand. Demand itu ialah kuota 30% lah. Tapi kita kena pastikan supply itu kena. Kalau tidak kita akan isi yang 30% tu dan dia sebenarnya akan memburukkan imej wanita kalau letak yang sepatutnya tidak ada di situ kan. Jadi sebab tu dalam pemilihan kali ini kan baik dan buruk jugalah kan. Baiknya ialah kita ada pimpinan wanita yang cukup kanan, Izzah, Kak G kan. Tapi kita juga kena terima hakikat bahawa ada satu gap, ada satu jurang yang besar di antara generasi pertama pimpinan wanita Kak Oji, Kak G dan beberapa yang lain dengan yang baru. Betul. Berbeza contohnya saya ingat dengan lelaki tu. Sebab orang macam saya semua dikira sebagai generasi kedua. Jadi kalau dilihat dari segi tokoh atau pimpinan lelaki dalam parti, generasi kedua ni lebih cepat kira mengambil tempat dan mengendalikan. Jadi itu sesuatu yang kena diuruskan. Dan itu pandangan saya lah. Sebab itu saya ada pilihan semasa kita memutuskan contohnya kita nak letak barisan kan, sama adakah kita pergi 100% soal imej yang kuota saja ataupun untuk mengundi di luar itu, mana yang lebih penting kan. Buat masa sekarang saya ingat saya nak tumpukan supaya kita perkenalkan barisan yang kena dengan pengundi di luar. Dan oleh kerana pimpinan kita yang kalaupun ada dalam barisan pimpinan ataupun tidak, kita ada macam kita ada Izzah, kita ada Kak Oji, Kak G semua. Saya ingat sama ada mereka berada dalam naik ke tidak masa sekarang, asalkan kita terus gunakan mereka dan kedudukan dan pengaruh mereka ini untuk mendapatkan undi wanita kan. Tapi itu juga bermakna satu ingatan kepada kita lah. Kita kena menguruskan jurang itu di antara pimpinan generasi pertama dengan yang ada sekarang. Baik.